Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Ya, semoga para asatizah, para pelajar muslim-muslimah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan malam ini marilah kita menuju surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi yang menciptakan tokoh yang bernama Zulkarnain. Dalam kuliah hari ini marilah kita lihat perjalanan menjadi penjelajahan Zulkarnain dan siapakah Zulkarnain. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man qara'a surah Al-Kahfi yaumul Jum'ah, adha lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, Allah akan menerangkan cahayanya di antara dua jemaat. Di antara jemaat Allah menerangkan cahaya bagi siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Dan apa yang saya nak sebutkan ini ialah kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, yaitu Zulkarnain. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'alaikum minhu dzikra inna makannahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan mereka bertanya di kau, ya Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan membaca pada kamu peringatan tentang kisah Zulkarnain. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menteguhkan dia, kami telah memantapkan dia, menteguhkan kerajaannya di atas muka bumi, dan kami berikan di atas setiap satu sebab ataupun pertolongan kami. Dalam surah Kahfi ada banyak cerita mengenai kisah. Di antara kisah yang kita sama-sama renungi pada malam ini ialah kisah Zulkarnain, tokoh yang penting, dan dia telah membina dalam tafsir mengatakan Zulkarnain fil Quran Karim di surah Kahfi hina salat asyarul yahud ala kufar Makkah bi an yasalu Rasulullah. Di sini dikatakan bahawa orang Yahudi mereka berkata kepada orang Quraisy, pergi tanya Muhammad tentang beberapa perkara. Sekiranya dia Rasul tentulah dia dapat menjawab dengan tepat. Pertama ialah tentang roh. Pergi tanya dia, kata orang Yahudi, dia beritahu kepada orang Quraisy, pergi tanya Muhammad tentang roh. Dan yang kedua, an prihatin pawadat, dan tentang pemuda-pemuda yang hilang tinggal dalam gua. Dan yang ketiga ialah an Zulkarnain, tanya tentang Zulkarnain. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat wa yas'alunaka an Zulkarnain qul sa'alaikum minhu dzikra. Lepas itu ayat Allah menceritakan pada akhir surah Al-Kahfi kisah panjang lebar tentang tokoh yang ditanya oleh Yahudi tadi. Dan siapakah Zulkarnain? Ahli tafsir berselisih pandangan siapakah yang dimasukkan dengan Zulkarnain. Dan dia yang jelas ialah yang Allah sebut dia membina Radman. Radman ialah tembok benteng yang memisahkan Ya'juj Ma'juj dengan satu kaum, dan itu diceritakan oleh Al-Quran. Dan dia juga dikenali dalam sejarah manusia lampau sebagai seorang yang sangat adil. Dia telah meletakkan sebagai satu Ustuirah ialah satu perlembagaan tentang hak asasi manusia yang sekarang tersimpan di Museum British. Jadi mereka ingin mencari siapakah tokoh ini. Kenapakah dinamakan Zulkarnain? Dalam bahasa Arab, Zulkarnain maksudnya yang punya dua tanduk. Yang punya dua tanduk. Dan ada yang mengatakan bahawa maksud ialah dia telah sampai ke timur, sampai ke barat. Itu sebab dia ada dua tanduk, sebab itu dalam bahasa Arab maksudnya tanduk ini menggambarkan kekuasaan timur sampai ke barat, maksudnya seluruh dunia. Dan ada 4 raja yang kuasai seluruh dunia. Pertama ialah Namrud. Yang kedua ialah Zulkarnain, Nabi Sulaiman, dan juga satu penerus ialah Bukhtanasar. Bukhtanasar ialah Raja Babilon yang membina taman tergantung. Dia memerintah seluruh dunia. Namrud juga yang hidup sama Nabi Ibrahim ialah raja yang memerintah seluruh dunia.
Dua orang itu kafir dan dua orang mukmin ialah Zulkarnain yang memerintah seluruh dunia dan juga Nabi Sulaiman yang juga Allah berikan kuasa seluruh dunia. Itu satu daripada pandangan. Satu lagi ialah sebab dia ada dua rambut yang panjang dan dia buat ikat dua jalinan belakang dia. Itu disebabkan namakan Zulkarnain, Zulfiratain. Minasyar, rambutnya dipanjangkan, dia ikat dua. Dia ikat dua dan itu gelaran Zulkarnain. Kita ada kata demikian. Dan ada yang mengatakan benar-benar dua tanduk. Dia ada dua tanduk. Mahkota dia merupai tanduk. Dia pakai serban dan dia tutup tanduknya. Itu adalah pandangan yang ketiga. Tetapi tidak ada satu pun yang dapat mengatakan apakah maksud Allah Zulkarnain. Hanya semata-mata nama ataupun sifat daripada nama tersebut. Kemudian kita lihat, ramai yang mengatakan bahawa dia mengabara ke timur dan barat. Ini peta yang dilukis perjalanan Zulkarnain. Mereka lukis dalam umat Islam, melukis, mereka cuba menjelajah, mencari di manakah tempat Zulkarnain. Mereka lukis peta. Umat Islam telah ijma' dalam kurun yang ke-7, 8 dunia bulat. Ini umat Islam ijma'. Tidak ada perselisihan. Tidak ada pertikaian, bumi bulat sabit dengan Al-Quran. Dan mereka lukis peta bumi dan pelajar lihat di situ. Seluruh benua Eropah telah dilukis. Ketika England belum ada, Perancis belum ada, Eropah belum ada, umat Islam telah lukis peta dunia. Dan itulah beza antara Islam dengan bukan Islam. Peta ini dilukis ketika zaman selepas para sahabat, mereka melukis peta untuk cari di manakah letaknya tembok Zulkarnain. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab memerintah para sahabatnya supaya mencari di manakah tempat tembok Zulkarnain. Dan mereka telah mengembara seluruhnya. Dan saya nak sebut bahawa satu pengembaraan untuk mencari di manakah tembok ini dilakukan ketika zaman lebih lewat, ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Dan ditemui satu patung. Patung ini menggambarkan ada seorang rambutnya panjang dan dia mahkotanya berupa tanduk. Dan di sinilah yang mereka katakan adalah benar-benar Zulkarnain ini mempunyai dua ikatan rambut yang panjang di belakang dan dia mempunyai mahkota yang berbentuk tanduk. Dan itulah yang ditemui sekarang. Ditemui satu patung di Iran, kubur seorang raja yang sangat besar yang merintah dunia timur dan barat, dan gambar yang dilukis, yang dipatung ataupun dilukis ataupun diukir oleh orang kemudian menggambarkan tokoh ini mempunyai dua tanduk. Dua tanduk dalam bahasa Arab ialah Zulkarnain. Kita lihat satu kajian dilakukan oleh seorang tokoh kita, ulama kita bernama Abul Kalam Azad. Dia mengkaji dan siapakah Zulkarnain. Zulkarnain bukan nama, dia adalah gelaran. Akhir sekali dia mengatakan raja ini hampir pasti ialah Raja Parsi yang merintah daripada timur ke barat, satu raja yang sangat perkasa. Dan kuburnya berada di inilah Abu Kalam Azad ini ialah menteri pendidikan India ketika India merdeka dulu. Maksudnya dia seorang ulama besar. Dialah ahli daripada Indian National Congress dan dialah menteri pendidikan pertama India. Dia mengatakan, saya mengkaji begitu lama, bukti-bukti menunjukkan bahawa Zulkarnain ini ialah orang Iran. Itu pandangan semata-mata, sama ada tepat atau tidak, wallah alam. Dan kerajaan yang diperintah oleh Zulkarnain ialah kerajaan yang meliputi sampai ke Afrika, sampai ke tengah Asia, itu yang diketahui sebagai induknya. Tetapi dia mengembara sampai ke timur, sampai ke barat, utara dan selatan. Dia menjelajah seluruh dunia, tetapi kerajaannya terbentuk di tengah-tengah benua Asia. Itu pandangan tokoh yang disebut sebagai Abul Kalam Ghulam Muhyiddin Hamid Azad. Itulah ulama kita, dan sampai hari ini kajiannya belum dibantah oleh para ulama. Bukti-buktinya menunjukkan bahawa Zulkarnain ini hampir dengan apa yang disifatkan raja yang perkasa ini. Kuburnya ditemui di Iran, menggambarkan memang dia ada dua tanduk.
Tanduk ini mahkota. Mahkotanya buat dia bertanduk dan seolah seperti tanduk, dan itu setiap gambar raja ini dilukis dua tanduk dan ditulis Zulkarnain. Dia hidup selepas Nabi Sulaiman AS, dan dia sangat rapat dengan Bani Israel. Bani Israel menyebut Zulkarnain ialah sebagai hero mereka, sebab mereka menolong Bani Israel dalam banyak peristiwa. Dan apabila Rasulullah diutuskan di Madinah, orang Yahudi ingin tes Rasulullah tahu tak tentang Zulkarnain, sebab Zulkarnain sangat terkenal dalam kalangan orang Bani Israel. Dan Allah turunkan ayat menceritakan tentang Zulkarnain lebih lengkap daripada apa yang mereka tahu. Dan inilah yang dikatakan sebagai batu yang dipahat dalam bahasa yang digunakan oleh Zulkarnain, tersimpan di Museum London. Di sini menceritakan tentang hak asasi manusia. Dan apa yang disebut di sini adalah Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Esa, dan dia membawa tauhid. Sama ada dia adalah rasul, nabi atau tidak, wallahu alam, tetapi dia Allah berikan wahyu padanya, sebab kita baca ayat tadi, Allah memberikan panduan padanya untuk mengembara ke timur barat. Dan siapakah sebenarnya? Allah menceritakan dia mengembara ke sebelah barat. Hatta iza maghrib asy-syams wajdaha tarufi anin haimatin wajda indaha qauma qulna ja Zulkarnain imma an ta'dhiba wa imma an ta'dhiba fihim husna. Allah menceritakan mulai ayat seperti ini, sehingga dia mengembara sampai ke sebelah barat, paling barat, paling pergi lagi, sehingga tempat jatuh matahari, tempat yang paling jauh. Wajdaha tarufi anin haimatin, dia dapati bahawa matahari jatuh ke dalam satu tasik atau laut yang panas airnya, warnanya hitam air itu. Maksudnya yang dinampak, yang dilihat oleh Zulkarnain. Zulkarnain nampak jatuhnya matahari itu ke dalam air warna hitam, panas, dan di situ ialah tempat yang paling hujung yang dapat pergi. Di manakah tempat itu? Wallahu a'lam. Dan kami berkata, Allah berkata kepada Zulkarnain, sebab dia misi untuk sampaikan mesej ilahi. Dia membawa dakwah, dia membawa tentera yang banyak, dan dia membawa setiap manusia supaya beriman. Dan kata Allah kepadanya, ya Zulkarnain, qulna ya Zulkarnain imma an ta'dhiba imma an ta'dhiba bil husna. Masyarakat yang kamu temui ini, apakah kamu melakukan kebaikan pada mereka, ataupun kamu terus memberikan azab, memberikan hukuman pada mereka? Sebab Zulkarnain menawarkan Islam, menawarkan agama Allah. Dan apakah orang timur, Allah tanya dia, apakah kamu lakukan kebaikan pada mereka, ataupun kamu memberikan amaran dan memberikan balasan ataupun hukuman kepada mereka yang tidak beriman? Itu Allah tanya Zulkarnain, dan Zulkarnain jawab dalam ayat seterusnya. Di manakah tempat, mula-mula sekali, di manakah tempat agaknya? Orang dulu dia tak tanya, orang sekarang dia tanya. Orang dulu dia dengar, dia patuh dan dia beriman, cukup. Tapi kita zaman lebih moden ini nak tahu lebih lanjut, di manakah kemungkinan tempat yang di paling barat tak boleh pergi lagi. Dan mereka berselisih pandangan sekali lagi. Tempat itu apakah tempat yang hujung benua kita? Kalau kita lihat benua kita yang paling hujung sebelum ada mereka, di manakah tempat yang paling hujung? Maghribi. Maghribi maksud tempat paling hujung, Morocco sekarang. Itu tempat yang paling hujung yang kita lihat sekarang. Apakah di sampai situ? Wallahu a'lam. Tetapi situ tidak ada tempat yang air panas dan seperti air yang menggelodak dan waktu panas, itu tidak terdapat di Morocco. Jadi bukan di situ. Barangkali bukan di situ. Dan mereka mencari. Mereka mengatakan bahawa ada satu tempat yang sangat sesuai dengan ayat Quran tadi. Dilihat pada langit dengan setelai, dirupa macam mata. Dalam bahasa Arab, ain ialah mata air. Ain dalam bahasa Arab ialah mata. Dan Allah mengatakan dia menemui ain hamiatin, mata yang panas ataupun mata air yang panas. Dan mereka ketemu di Kazakhstan satu tasik yang besar macam mata. Ini baru kita tahu apabila kita ambil daripada langit. Ini gambar diambil oleh setelai. Mereka ambil, dia kata ada satu mata yang terdapat di satu kawasan di tengah-tengah benua Asia, satu tasik yang besar, rupanya seperti mata manusia, dan dia air panas satu masa, hitam warnanya. Apakah ini? Wallahu a'lam.
Dan ahli tafsir mengatakan tidak sesuai sebab dia tidak terletak di barat. Yang Allah mengatakan Zulkarnain sampai di barat. Di sini bukan di barat, ini masih di tengah Asia. Mereka tolak cadangan ini. Dan ini ialah waktu panas. Nampak memang macam mata. Allah sebut ainin haimatin. Mata air yang panas, yang gelap, yang hitam airnya. Dan apakah ini? Wallahualam, tidak dapat dijawab. Tetapi dia benar-benar seperti mata manusia. Ainin dalam bahasa Arab maksudnya mata air ataupun mata itu sendiri. Dan Allah menceritakan apa yang dilakukan oleh Zulkarnain. Allah bertanya, "Ya Zulkarnain, imma an ta'dziba wa imma an taghza bihim husna." Apakah kamu beri azab kepada mereka ataukah kamu lakukan kebaikan kepada mereka? Ini jawaban yang diberikan oleh Zulkarnain. Qala amma man zalama fasabanatuhu thumma yurdu ila rabbih fa yadhubu ghadban nukra. Adapun mereka yang zalim, nescaya kami azab mereka. Mereka yang zalim dalam konteks menentang kebenaran diperangi, maka Zulkarnain akan berikan hukuman kepada mereka. Kemudian kata Zulkarnain, "Summa yurdu ila rabbih," kemudian kami kembali kepada Tuhannya. Fa yadhubu ghadban nukra, dan Allah akan mengazabkan di neraka nanti lebih dahsyat. Itu bagi mereka yang menolak kebenaran. Wa amman man amana wa amila salihan falahu jazaa'ul husna. Bagi siapa yang beriman melakukan amal soleh, maka dia mendapat balasan yang baik. Zulkarnain akan melakukan kebaikan, fazaqulu min amri yusra, dan kami melakukan kepada mereka urusan yang mudah. Itu jawaban. Maksudnya Zulkarnain berdialog dengan Allah. Allah cerita apa kamu nak buat kepada orang ini, dan jawab dari Zulkarnain maksudnya dia menerima wahyu. Itu sebab ada yang mengatakan dia adalah Nabi. Apakah yang berlaku seterusnya? Hari ini apabila kita telah mengembara dunia, kita lihat ada di selatan benua Amerika ada satu kawasan yang gunung berapi, keluar buih ataupun lava yang sentiasa merah dalam laut. Dan bila api dipadam, dia jadi hitam, panas. Dan itu bertepatan dengan ainin hamiatin. Dia berada tengah-tengah Laut Pasifik. Apakah ini tempat yang sampai dikunjungi oleh Zulkarnain? Wallahualam, tidak dapat kita jawab. Kita tidak menjawab secara pasti, tetapi Allah menceritakan dia pergi pada tempat yang paling barat. Dan hari ini ada ciri-ciri itu di tengah-tengah Laut Pasifik. Apakah itu menggambarkan apa yang dilawati oleh Zulkarnain? Tidak dapat kita jawab sama-sama sekali. Apakah yang dilakukan kemudian? Selepas dia pergi paling barat, paling jauh ke barat, dia pergi paling jauh ke timur. Hebat. Kita hari ini untuk mengembara ke timur ke barat dengan kapal terbang pun mengambil masa yang lama. Tetapi Allah berikan kekuatan dan Allah berikan sababan. Allah berikan kekuatan kepada Zulkarnain untuk mengembara seluruh dunia. Allah mengatakan hatta idza baramatul syams wajadaha talwa lakum lam najrum min duniha sitra. Sehingga dia sampai ke tempat paling timur. Dia sampai ke tempat yang paling timur, tempat matahari terbit. Dan Jepun pun kita panggil matahari terbit. Allah mengatakan Zulkarnain sampai tempat yang hatta idza baramatul syamsi, tempat yang terbit matahari, tempat paling timur. Wajadaha talwa lakum lam najrum min duniha sitra. Maka dia dapati bahawa matahari terbit ke atas satu kaum, yang kaum itu tidak dapat berlindung dengan matahari tersebut. Maksudnya tidak malam. Sentiasa matahari ada di atas kepala mereka. Ini kita tahu di manakah sekarang? Ahli tafsir tidak tahu di manakah, banyak yang mentafsirkan wallahualam. Apakah satu tempat yang tidak ada malam? Hari ini kita tahu ada tempat yang tidak ada malam. Di mana? Di kawasan Kutub Utara sekarang. Sekarang bulan September, bulan Oktober, di Kutub Utara tidak ada malam. Selama beberapa minggu tidak ada malam sama sekali. Dan Allah kata dalam ayat ini, Zulkarnain sampai ke satu tempat yang kaum itu tak boleh berlindung ke matahari. Maksudnya matahari sentiasa ada di atas kepala mereka. Dan hari ini tempat itu kita tahu. Ciri tempat tersebut ialah di Kutub Utara. Kawasan mana yang sampai Zulkarnain sampai tidak kita pastikan. Ahli tafsir mengatakan tempat yang dikunjungi, kawasan yang paling timur ini, imma likoni syam dan imma indahu. Maksudnya matahari tak uruk, matahari sentiasa ada di atas kepala kita.
Di Malaysia, matahari naik pukul 7 tadi, dia tenggelam pukul 7. Esok pukul 7 dia naik lagi balik, 7 dia tenggelam. Tetapi kawasan ini matahari tak tenggelam. Dan sentiasa ada di atas kepala. La tawrubu anhum uruban yuzkar kama zalika fi syarq Afrika Janubi, seperti yang berada di hujung kutub utara ataupun kutub selatan. Maksudnya ahli tafsir kita telah mengetahui bahawa dunia kita bulat, kemudian ada satu tempat yang tidak ada malam sama sekali, dan itulah tempat yang dikunjungi oleh Zulkarnain. Sekarang kita cari ciri yang demikian. Yang demikian, matahari tidak pernah gurub, tidak pernah jatuh selama 6 bulan, ialah kawasan di kutub utara. Sekarang kutub utara tidak ada malam. Kita di Malaysia ada malam, ada siang, tetapi di sini tidak ada malam. Siang sempat sentiasa. Kawasan yang berada dipanggil lengkungan Arktik. Di Siberia, di kawasan-kawasan utara Rusia, utara Kanada, dan di Greenland, di kawasan ini tidak ada malam. Sentiasa siang. Dan kita lihat perkara ini berlaku beberapa kali setahun, 2 kali setahun. Bulan Jun sekali, dan kita lihat bulan Jun 6 bulan kutub utara tidak ada malam. Kemudian 6 bulan kemudian kutub utara tidak ada siang, malam, 6 bulan. Bagaimanakah kita ingin solat? Sebab solat subuh ialah bila matahari fajar, bila matahari mula fajar sodik. Tetapi fajar sodik berlaku di utara hanya 2 sekali sedalam masa 6 bulan. Apakah kita hanya perlu solat subuh sekali dalam 6 bulan? Dan waktu zuhur dia, matahari sentiasa berada di sini, dan dia gerincir sedikit saja pada bulan September. Apakah maksudnya kita hanya bulan September kita sampai zuhur? Dan ia gurub 6 bulan kemudian, barulah matahari itu jatuh, barulah solat maghrib bermula. Itu masalahnya. Kalaulah kita puasa, apakah kita perlu puasa 6 bulan? Itu soalan-soalan yang dibincang oleh para fuqaha kita, para ulama kita. Dan tempat itu ialah Bandar Noris yang paling utara sekarang di Rusia. Di situ ada masjid. Masjid ini telah dimakmurkan oleh umat Islam. Dan bagaimanakah mereka ingin puasa pada tempat yang tak ada malam? Bagaimanakah mereka ingin salat subuh? Sebab subuh tidak pernah hujung. Dan inilah peranan para ulama kita. Ini masjid yang saya tadi, masjid yang paling hujung di hujung dunia ialah masjid ini, Masjid Not Kaman di kawasan utara Rusia. Ramai orang Islam di sini. Masjid pembesar, dan ini waktu tengah malam tapi masih cerah, matahari masih cerah. Dan ulama membuat fatwa. Ini sangat bertepatan dengan hadis Rasulullah, mukjizat Rasulullah yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la yablughanna hadza amru ma barawul nahar. Islam akan sampai di mana adanya siang dan malam. Di mana ada siang, di mana ada malam, di situ ada Islam. Dan sekarang tempat yang paling hujung ada siang tanpa malam, kemudian ada malam tanpa siang, ialah di Noris, Rusia. Apakah Zulkarnain sampai di sini? Tak dapat jawab. Satu lagi kawasan yang mempunyai kawasan yang tidak ada malam ialah Siberia, Siberia asalnya, di kawasan paling utara, paling timur, lebih timur daripada Jepun. Di Jepun pun kita panggil bumi matahari terbit, dan ini lebih timur daripada Jepun. Tempatnya lah di Siberia. Apakah Siberia yang ciri-ciri yang Allah sebut, di mana Zulkarnain sampai pun kita tak jawab. Di sini pada musim sejuk dia minus 39 darjah Celsius. Pokok jadi air batu, baju kita jadi air batu kalau kita sidar keluar. Orang Malaysia sampai di sini. Ada pelajar Malaysia yang sampai di sini. Mereka menggarap sini dan mereka menceritakan bahawa sangat sejuk dan malam tidak ada. Mereka bercakap tengah malam, tetapi matahari masih ada di atas langit, dan itu tempat yang mereka tidak dapat berlindung daripada matahari. Lam najahum min duniha sitra, Allah sebut. Matahari dia naik daripada timur, turun ke timur, tapi tak pernah jatuh ke bawah.
Kita di Malaysia naik di timur, jatuh di barat. Jelas, daripada timur naik barat. Tapi di tempat ini dia naik di timur, jatuh di timur, naik balik di timur, dan seperti zigzag, seperti beralun seperti itu. Tapi masih siang selama 6 bulan. Ini ialah tempat yang umat Islam telah sampai sekarang. Di mana ada malam siang, di situ Islam akan sampai, kata Rasulullah. Dan kita menyaksikan mukjizat Rasulullah bahawa Islam telah sampai ke sini. Inilah fatwa yang diberikan oleh ulama kita. Bagaimana ingin berpuasa tempat yang tak ada malam? Maka jawapannya seperti yang diberikan oleh di sini, ialah mereka berpuasa ikut waktu Mekah. Kalau Mekah puasa, bersahur, kita sahur walaupun matahari di atas. Bila di Mekah solat subuh, kita solat subuh walaupun matahari masih di atas langit. Itu ialah fatwa yang disepakati, yang digunakan oleh seluruh mereka yang mengembara ke timur. Mereka harus solat sama seperti kita di Malaysia. Satu hari, kadar satu hari di sana 5 kali solat, walaupun tidak ada malam. Kita ikut waktu Mekah atau waktu Madinah. Itulah yang diberikan fatwa oleh para ulama kita. Tempat yang tidak ada siang, tak ada malam, maka kita ikut waktu Mekah. Mekah solat maghrib, kita solat maghrib. Mekah buka puasa, kita buka puasa. Itulah yang tempat Zulkarnain sampai. Tuan-tuan, kemudian Allah menceritakan perjalanan yang lain. Summa sababa. Kemudian Zulkarnain mengikuti satu jalan. Hatta iza barabada sadain, apabila sampai ke di antara dua banjaran gunung, Sadain. Wajada min dunihima qauma, dan dia menemui daripada mereka kedua tadi, mereka menyebut satu kaum lain. La yakaduna yafqahuna qawla, mereka bercakap tapi tak boleh faham bahasa mereka. Mereka bertemu Zulkarnain, bertemu dengan satu kaum. Kaum ini bercakap banyak tapi tak faham. Maksudnya bahasa yang berbeza digunakan oleh kaum ini. Kaum ini sangat remote duduknya. Qalu, mereka berkata, ya Zulkarnain, ya Zulkarnain, inna yajuj wa majuj mufsidun fil ardh. Kami nak beritahu, wahai Zulkarnain, di sini Yajuj Majuj sedang merosakkan di atas muka bumi. Fahal najalaka kharjan ala antajal baina wa bainahum sadda. Boleh tak tuan ni kamu lihat kata orang yang duduk bersebadan dengan Yajuj Majuj? Kami lihat tuan ini orang yang perkasa, tentera yang ramai. Kalau kami upah tuan buat satu tembok antara kami dengan Yajuj Majuj, apakah boleh? Kami mohon tuan buat satu tembok supaya kami selamat daripada angkara mereka yang jahat ini. Maka jawab Zulkarnain sebagaimana Allah sebut dalam surah ini, qala ma makani fihi rabbi, qala ma makani fihi rabbi khairum fa'ini bi quwwatin ajal bainahum wa bainahum radman. Apa yang Allah beri pada saya lebih baik. Apa yang Allah perteguhkan saya dalam muka ini itu lebih baik pada saya. Maksudnya tak perlulah upah. Tetapi kalau kamu nak saya buat juga, fa'inuni bi quwwah ajal bainahum wa bainahum radman. Kamu tolong saya buat. Kamu tolong sama saya kita buat sama-sama, kita buat tembok antara kamu dengan Yajuj Majuj. Nak upah tak perlu, sebab saya, apa yang Allah beri pada saya lebih baik pada apa yang kamu nak upah saya. Tetapi kalau kamu nak saya buat, kamu boleh bekerjasama dengan saya dan saya bagi arahan pada kamu. Apakah arahannya? Arahannya atau ni Zubarul Hadid. Bawa pada saya ketul-ketul besi, bawa besi yang banyak bawa pada saya. Hatta iza sawa pada sadafaini qala fuhu hatta iza janahu nara. Kemudian bawa besi banyak, saya akan letak di antara dua genting ini, dua lembah ini, saya akan penuhkan dengan besi-besi. Iza sawa baina sadafaini, saya akan letakkan supaya dia memenuhi lembah yang menjadi sempadan antara kaum tersebut dengan Yajuj Majuj. Qala fuhu, dan kita bakar api. Pelajar-pelajar dalam kajian logam perhatikan sini. Apabila besi diatur di situ, qala fuhu, tiup api. Maksudnya ada membakar besi itu sehingga besi itu jadi hancur. Qala fuhu hatta izajahu nara, sehingga dia jadi besi bara cair. Qala atuni ufri alaihi qitra, kemudian bawa lagi pada saya tembaga yang cair. Maksudnya tembok ini dibuat daripada besi tembaga kuat. Famastatu an yazruhu wa mastata'u lahu naqba. Dan Yajuj Majuj tak mungkin dapat tembus sebab terlalu kuat dinding yang buatkan.
dibuat oleh mereka yang Allah teguhkan asal kami, bukan oleh orang biasa. Mereka tidak boleh tebuk lagi. Maksudnya kamu selamat daripada Ya'juj Ma'juj. Sebab dinding ini dinding yang sangat tebal. Dan Allah mengatakan famastata'u an yazruhu wa man stata'u lahu naqba. Mereka tidak dapat memanjatnya. Mereka tak dapat panjat, terlalu tinggi. Famastata'u annahu naqba. Mereka tidak boleh tebuk sebab terlalu tebal. Qala hadza rahmatun min rabbi. Inilah rahmat Tuhanku. Fa iza ja'a rabbi ja'alahu dakka. Tetapi bila sampai janji Allah, dinding ini, tembok ini akan pecah. Wa kana rabbi haqqan, dan janji Tuhanku adalah benar. Allah menceritakan bahawa Zulkarnain membina tembok. Di manakah tembok tersebut? Tembok yang dibina ini jauh lebih awal daripada zaman Islam. Ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar memerintah para sahabat cari di mana letaknya ini. Di mana letaknya tembok Zulkarnain? Dihantar ekspedisi ke banyak tempat, tetapi mereka tidak temui. Sehinggalah pada masa yang lebih lewat, ketika zaman kerajaan Abbasiyah, mereka mengadakan satu ekspedisi yang sangat besar. Ini kisah. Kisahnya ialah kisah mencari tembok Zulkarnain. Di manakah sudah? Yang berlaku ketika Khalifah kerajaan Abbasiyah, yang namanya Al-Wasi Billah. Khalifah Al-Wasi Billah, satu malam dia bermimpi, mimpi yang menakutkan. Dia bermimpi tembok Ya'juj Ma'juj pecah. Dia mimpi dan dia terpanjat. Apakah ini kiamat? Sebab tanda kiamatlah Ya'juj Ma'juj akan keluar. Dan malam itu dia bermimpi, Khalifah ini bermimpi, qad in fataha fabazan zalik, dan dia sangat takut. Khalifah ini sangat takut, menggeletar, dan dia mengumpulkan satu ekspedisi diketuai oleh seorang bernama Salam atau Juman. Dan Salam atau Juman ini dia boleh faham 30 bahasa, dan dihantar ke dia supaya dia dengan kumpulannya supaya mencari di manakah tembok, sebab nak tahu tembok ini telah pecah malam ini. Maka ini dilaporkan oleh seorang ahli sejarah kita, Al-Idrisi namanya, keluarga Rasulullah. Dalam bukunya adik-adik boleh baca, Nuzah Al-Mustaqab fi Ihtiraq Al-Faqah. Boleh baca, saya baca banyak kali buku ini. Dalam bahasa Arab lama, dan kita mesti fasih dalam bahasa Arab. Kita sebagai pelajar, kita mesti tahu bahasa Arab klasik dengan baik. Orang kampung tak apa, tak tahu. Tapi kita pelajar mesti tahu bahasa Arab. Bahasa Arab klasik. Bahasa Arab moden mudah kita faham. Tapi bahasa klasik, menulis dalam Nuzah Al-Mustaqab fi Ihtiraq Al-Faqah. Dia tulis tentang negara kita juga. Dia tulis tentang Kedah. Dia tulis tentang negara kita. Dia tulis segala-gala yang dia lawati. Termasuklah tempat untuk mencari di mana tembok Zulkarnain. Dan saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Ini terjemahan saya. Apabila mereka telah membentuk satu pasukan, maka Khalifah memberikan 5,000 dinar dan 10,000 dirham untuk perbelanjaan 1 tahun. Bekalan sama 1 tahun, gandum dengan balinya, dengan oatnya, untuk dibawa oleh kuda keldai untuk mencari tempat di manakah tembok Zulkarnain. Kemudian Khalifah tulis surat kepada gubernur-gubernur di sebelah utara, termasuklah Ishaq, Tbilisi, Armenia, di Georgia sekarang, di kawasan Chechen, di kawasan Dagestan sekarang. Di situ Islam telah perintah ketika itu. Dan di antara raja itulah Raja Pelon Shah. Dan di situ ditinggali oleh orang Kazakh. Apakah yang minta tolong kepada Zulkarnain orang Kazakh? Itu salah. Yang minta tolong kepada Zulkarnain supaya buat tembok ialah orang Kazakh. Apakah orang Kazakh? Sebab yang duduk paling dekat dengan tembok itu orang Kazakh. Orang Rusia sekarang. Orang Armenia. Apakah itu? Tidak dapat dijawab. Dan mereka berjalan selama 25 hari. Mereka sampai satu tempat yang bau sangat busuk. Kota yang telah musnah. Lalu mereka bertanya, apakah kota ini? Orang kampung menjawab, ini kota yang baru saja dimusnahkan oleh Ya'juj Ma'juj. Maka lebih dekat mereka untuk Ya'juj Ma'juj. Di manakah Ya'juj Ma'juj? Sebab kota yang mereka temui, kota yang baru saja dimusnahkan oleh Ya'juj Ma'juj. Mereka berjalan lagi. Tempat yang mereka jalan ialah di sini, di antara Laut Kaspian, adik-adik lihat di situ, menuju ke Rusia. Kawasan yang kita sebut sebagai Kaukasus. Tempat bahtera Nabi Nuh tersadai di sini. Di sinilah yang dikatakan
tempat yang ditemui tembok Zulkarnain. Wallahu a'lam. Mereka berjalan lagi. Mereka berjalan melalui puncak-puncak gunung dan orang di situ sudah bercakap bahasa Arab. Maksudnya Islam telah sampai di situ. Dan akhirnya mereka, orang kampung bertanya, tuan-tuan datang daripada mana? Kami datang daripada Saramara, iaitu kota kerajaan Abbasiyah. Sekarang khalifah kita seorang yang sudah tua ataupun masih muda? Maka kami menjawab, rombongan itu menjawab, khalifah kami Al-Wathid billah baru usia 30 tahun, sangat muda. Maksudnya mereka terputus hubungan dengan kerajaan besar mereka. Kerajaan besar mereka ialah kerajaan Abbasiyah. Mereka yang ada di hujung tidak dapat berhubungan dengan kerajaan yang utama ini. Jadi mereka tidak tahu tentang hal ehwal kerajaan Abbasiyah dan diceritakan tentang kerajaan mereka sebenarnya. Mereka berjalan lagi dan mereka temui apa yang disebut sebagai tembok Zulkarnain. Dan peta dilukis. Dan sekarang kita boleh tengok tempat itu berada di antara ini. Dalam Google sekarang, adik-adik boleh buka yang disebut sebagai, itu dia berada di tepi Laut Kaspia, di antara Georgia dengan Tajikistan. Apakah benar? Sekali lagi, wallah. Tetapi ciri-ciri yang ditemui bahawa satu tembok yang besar daripada besi dan tembaga ditemui di sini. Dan disebut sebagai lorong Ya'juj Ma'juj. Lebih menguatkan kita bahawa di situlah sebenarnya tembok Zulkarnain. Dan mereka menceritakan, ini ialah saya kembali kepada kitab yang asal. Kitab ini menceritakan tentang binaan tembok tersebut. Adik-adik boleh baca bagaimanakah tiang yang besar dibina, kemudian dinding yang tinggi memang tak boleh lepas. Masa itu masih belum lagi pecah, masih ada, masih intact. Dan inilah gambaran. Bila mereka balik, mereka lukis macam ni. Dilukis kembali satu tembok yang sangat besar memisahkan antara timur dan utara dan selatan. Kita tanya, siapakah orang duduk di sebelah sini sekarang? Siapakah orang duduk di sebelah utara daripada tembok ini, kalau tembok ini benar? Orang itulah orang Slav. Orang Slav. Sekarang orang yang duduk di sebelah sana Slav. Dalam kisah Zulkarnain, ya sebelah sana ialah Ya'juj Ma'juj. Apakah Slav ini ialah Ya'juj Ma'juj? Itu soalan, bukan jawapan. Slav ialah bangsa Rusia sekarang. Tuan-tuan, adik-adik, ini diceritakan dalam buku Al-Mustaq. Saya petik daripada Mustaq, saya terjemah dalam bahasa Inggris supaya senang baca. Betapa besarnya tembok ini dan ukuran-ukurannya memang tak boleh nak lepas. Cuma setiap hari Jumaat mereka akan, raja khalifah akan pergi ke tepi dinding ini dan bawa tukul dan mereka ketuk pintu. Pintu tak boleh buka sebenarnya. Ada pintu tapi buku yang pintu tak boleh buka. Mereka ketuk pintu, tunggu dan dibalas oleh orang sebelah sana. Sebelah sana pun ketuk. Kita ketuk satu, di sana ketuk satu. Tak pernah berhubung siapa yang sebelah sana, tapi kita ketuk, dia ketuk. Maksud ada orang sana. Itu ketika zaman Al-Wathid billah. Dan peta yang dilukis sebagaimana sebut tadi ialah peta dilukis dalam perjalanan tadi. Mereka kembali semula ke Saramara selepas perjalanan yang sangat lama, 18 bulan 20 hari, dan mereka keluar dan membuat laporan kepada khalifah. Tuan khalifah, kami telah temui tembok tersebut masih intact, belum pecah. Itulah laporan yang diberikan kepada khalifah. Dan lepas itu mereka kembali lagi ke Samarkand. Mereka pergi ke Bukhara dan mereka membawa berita kepada khalifah bahawa kami tidak temui tembok di selain pada tempat yang kami temui tadi, tempat lain kami tak temui. Walaupun dikatakan di sebelah timur ada tembok, kami tak temui, kata rombongan tadi. Dan bagi kami, tembok Zulkarnain ialah yang ada antara Georgia dengan Tajikistan. Dan disitulah yang kita anggap sekarang pun, disitulah, inilah tempat yang dikatakan sebagai tempat itu. Dan mereka kembali ke Saramara, kota pusat pemerintahan Abbasiyah satu masa itu dulu. Selepas Baghdad ialah Saramara, satu kota yang bila kita lihat kita gembira, maksudnya Saramara. Dan sekarang telah menjadi
satu kawasan yang telah hilang sama sekali. Penggalian baru ini menemui kota yang kita masukkan tadi. Ini penggalian arkeologi. Maksudnya kerajaan Abbasiyah sangat besar satu masa dulu sebelum dijatuhkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Dan sekali lagi, Sad Zulkarnain yang ditemui oleh pasukan khalifah ini ialah kawasan ini. Dan dibina oleh Quraisy. Dan itu sebab mereka sebut Quraisy inilah sebagai Zulkarnain yang Allah sebut. Sebab Allah sebut bukan nama, Allah sebut gelaran. Dan sekarang kita boleh fokus. Adik-adik boleh fokus dengan Google, apakah temui atau tidak. Ada pelajar saya, dia cuba fokus, dia temui. Benar atau tidak? Wallahualam. Inilah gambaran daripada atas sekarang, tempat di mana tembok Zulkarnain. Seorang engineer, sebab bila mereka buat dam, pecah. China buat dam, pecah, banjir besar. Dan cadangan untuk buat dam ataupun untuk buat sekatan empangan ialah menggunakan besi dengan tembaga. Bila profesor ini buat empangan dengan tembaga dan besi sebagaimana Zulkarnain buat, tak pecah. Kita boleh belajar dalam konteks engineering ataupun dari segi architecture. Yang kedua ialah Zulkarnain ini sangat disanjung oleh orang Bani Israel, orang Yahudi. Kenapa? Ada kisah yang saya nak sebut setelah ini. Sebab berlaku di Palestin. Palestin asalnya didiami oleh bangsa Kanaan. Kanaan ini ialah keturunan Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestin, di situ sudah ada orang Kanaan. Maksudnya orang Yahudi datang lewat sebab keturunan Bani Israel ini datang daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Daripada Nabi Yakub lah lahirnya bangsa Bani Israel. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestin, di situ orang Kanaan telah tinggal, orang Palestin sekarang, yang sedang dibom oleh Israel sekarang. Itulah bumi asal mereka. Mereka tinggal di situ turun-temurun, tidak pernah ada mendahului mereka. Orang Bani Israel belum ada ketika mereka berada di situ. Kemudian Allah menciptakan sebagaimana Tuhan yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israil bil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, pasti la tufsidun, benar-benar akan mereka melakukan kerosakan di atas bumi 2 kali. Faiza ja'udu ulahuma basnalikum badallana uli basin syadidun fajasu fil diyar. Kali pertama mereka membunuh para rasul. Allah utuskan kepada Bani Israel rasul-rasul, mereka bunuh para rasul. Balasannya Allah hantar ibadah lada. Allah hantar hamba kami yang punya kekuatan. Fajasu hilal diyar, mereka masuk ke dalam perkampungan orang Yahudi Bani Israel di Jerusalem, membunuh mereka semuanya dan meruntuhkan Masjid Aqsa. Siapa bina Masjid Aqsa? Nabi Sulaiman AS. Maksudnya peristiwa ini berlaku selepas Nabi Sulaiman AS. Kemudian Fajasu hilal diyar wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah mesti berlaku. Sumarnalkum al-qarat alaihim wa amdakum bi amwali wa bani wa ja'alkum asran nafira. Selepas mereka hancur, dihancurkan oleh Raja Bukhnasar, Raja Babylon. Mereka kembali ke Palestin dibawa oleh Zulkarnain. Zulkarnain membawa orang yang telah dihancurkan oleh Raja Bukhnasar tadi, yang telah ditawan, dikembalikan semula ke Jerusalem dan dibina kembali Masjid Aqsa. Ini kisah Masjid Aqsa. Dalam satu hadis, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ay masjid wudhi'a fil ardi awal. Masjid manakah yang mula-mula sekali Allah letakkan di atas muka bumi? Maka ya Rasulullah, Masjid Haram, Masjid Haram. Maka ditanya lagi, kuntu semai, masjid mana kemudiannya? Qala Masjid Aqsa. Kemudiannya Masjid Aqsa dibina selepas Masjid Haram. Dan ditanya oleh para sahabat tadi, kam bainahuma, berapa lamakah di antara pembinaan Masjid Haram dan Masjid Aqsa? Jawab Rasulullah arba'ina sanatan. Rasulullah menjawab 40 tahun beza antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Dan siapa yang boleh solat di masjid tadi, maka semayum madraktu as-salah ba'da salati fa inna fasal bih. Dan inilah hadis menggambarkan bahawa Masjid Aqsa dibina selepas Masjid Haram.
Dan kita lihat apakah siapa yang membina. Dalam satu hadis Rasulullah menyebut bahawa yang membina Masjid Aqsa yang pertama ialah Nabi Sulaiman. Yang barangkali yang Rasulullah sebut tadi ialah dibina oleh Nabi Adam salam ataupun keluarga Nabi Adam salam. Nabi Adam salam membina Masjid Haram, kemudian membina Masjid Aqsa kemudiannya. Masjid itu untuk dibina kembali oleh Nabi Sulaiman AS. Dan inilah hadis yang menceritakan dibina oleh Nabi Sulaiman. Wan Abdullah bin Amr bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama para Sulaiman bin Daud bina Baitul Maqdis sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Sulaiman membina Baitul Maqdis, maksudnya Masjid Aqsa, maka dia berdoa kepada Allah tiga perkara. Hukman yusadiqu hukmahu wa malaikat la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Pertama, supaya Allah berikan hikmah kepada Nabi Sulaiman sebagaimana hikmah ini bertepatan dengan hikmah ilahi. Itu pertama. Ini Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta wal mulk la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Ya Allah berikan kerajaan yang tak akan diberi kepada orang lain selepas ini. Kerajaan terbesar di atas muka bumi yang tak akan Allah beri kepada selain. Dan ini juga Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, wala yati hadzal masjid ahadun la yud'al illa salih bihi illa kharaja min dhunubihi kama walatuhum umur. Dan yang ketiga permintaan Nabi Sulaiman ialah siapa saja masuk ke Masjid Aqsa, solat 2 rakaat, dia keluar dari Masjid Aqsa dan dosanya diampun oleh Allah sebagaimana dia hari dilahirkan oleh ibunya. Maka kata Rasulullah, amasnatan faqad uti huma, 2 daripada doa tadi Allah beri kepada Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga Allah tak bagi. Dan Rasulullah mengatakan wajib an yakuna qad unti ats-tsalatsah. Unti ats-tsalatsah. Saya harap sayalah yang Allah berikan yang ketiga. Maksudnya umat Islam masuk masjid, solat dan keluar tanpa dosa. Begitulah tingginya Masjid Aqsa yang sedang diceroboh oleh Yahudi hari ini. Adik-adik, kali pertama Nabi Sulaiman membina Masjid Aqsa. Disebut di sini Baitul Maqdis. Kemudian mereka apabila masjid ini telah terbina, mereka mengadakan satu tamadun yang besar di sini. Raja Bukhnassar yang saya sebut tadi datang menghancurkan sebagian ayat Quran kita baca tadi. Ayat Quran yang kita baca tadi ialah Ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin baju khilal diyar. Ini yang Allah sebut. Yang sejarah catat ialah Bukhnassar daripada Babylon datang menghancurkan orang Yahudi, Bani Israel, sebab Bani Israel telah zalim ketika itu. Mereka membunuh para anbiya dan mereka ditawan, dibawa balik ke Babylon. Ini gambar dalam kitab mereka. Dalam kitab orang Yahudi, mereka masih mengenang bagaimanakah mereka dibunuh oleh Raja Babylon, Raja Bukhnassar, Raja zalim. Mereka dijadikan hamba abdi. Lalu mereka diselamatkan oleh Zulkarnain. Mereka dihalau keluar daripada Jerusalem dan mereka dibawa kembali ke Jerusalem oleh Zulkarnain. Itu sebab mereka sangat kenal Zulkarnain. Mereka tanya Rasulullah dalam surah Kafir tadi, siapa Zulkarnain, untuk uji tes Rasulullah. Dan kemudian Zulkarnain membina Masjid Aqsa. Pertama Nabi Sulaiman membina. Yang kedua dibina oleh Zulkarnain. Masjid Aqsa dibina oleh Zulkarnain. Tetapi tidak lama kemudian Kerajaan Rom datang menghancurkan Masjid Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Dan Raja Titus merosakkan sebelum kelahiran Rasulullah pada tahun 70 Masih Jerusalem, Masjid Aqsa, Baitul Maqdis dihancurkan sepenuhnya. Dan ketika itu tidak ada lagi Masjid Aqsa. Tidak ada lagi Masjid Aqsa. Sejak tahun 70 Masjid Aqsa tidak ada lagi. Baitul Maqdis tidak ada lagi. Bekas ada, tetapi tidak ada bangunan. Dan orang Yahudi dihalau kembali daripada negara mereka. Dihalau oleh Raja Rom yang Kristian, menghalau orang Yahudi, dan sebab orang Yahudi dengan orang Kristian tidak pernah berbaik sampai sekarang. Sekarang orang Yahudi menumpang Kristian di Amerika. Allah menceritakan Yahudi dan orang Kristian sentiasa berperang, tetapi demi untuk menghajar Islam mereka berpakat sementara di Amerika sekarang. Orang Yahudi Bani Israel telah dihalau keluar ke seluruh negara dunia. Akhirnya ketika zaman Rasulullah, selepas Rasulullah, ketika zaman Sayyidina Umar,
Sayyidina Umar membuka Al-Quds ataupun Baitul Maqdis, dan di situ tidak ada lagi Masjid Aqsa, hilang. Sayyidina Umar bertanya, di manakah tempat Masjid Aqsa? Dan mereka menjawab, Masjid Aqsa tempat orang buang sampah, tempat orang Yahudi buang sampah. Mereka hinakan tempat Masjid Aqsa. Kata Sayyidina Umar, kami bina kembali Masjid Aqsa. Sayyidina Umar membina Masjid Aqsa kali ketiga. Bangunan yang dibina oleh Sayyidina Umar sangat-sangat ringkas. Kemudian ketika zaman Kerajaan Umayyah, mereka membina sebagaimana yang ada sekarang. Sebagaimana yang ada sekarang ini dibina ketika zaman Umayyah, dan ataupun kubahnya warna hitam. Jangan kita silap dengan Dome the Rocks warna kuning, Masjid Aqsa ialah warna hitam. Kemudian bangunan ini dibaiki, tetapi tidak mengubahkan struktur asal, kekal sampai hari ini. Dan kita lihat hari ini Masjid Aqsa ini adalah plan Masjid Aqsa. Di bagian barat ini dipanggil West ataupun Al-Had Al-Aburaq ataupun Dindi Buraq, yang menjadi kesempatan kepada Haram Aqsa. Kena faham betul. Di dalam Haram Aqsa ini ada 3 masjid. Satu masjid kiblat yang kita panggil Masjid Aqsa. Satu lagi Masjid Buraq. Yang ketiga adalah masjid ataupun yang disebut sebagai Dome the Rock. 3 bangunan yang sangat momentum. Dan di antaranya kita panggil Lapangan Marwan. Di sini tempat kita solat sekarang. Yang tuan-tuan yang pernah pergi melawat Masjid Aqsa, disitulah tempat kita solat. Dan apabila Masjid Aqsa diambil oleh Yahudi, ketika zaman Osmaniyah, Masjid Aqsa dijaga dengan baik oleh Osmaniyah selama 600 tahun. Tetapi sayang, akhirnya kita kalah. Ketika zaman Osmaniyah, orang Palestin menjadi majoriti di Palestin. Orang Kanaan maksud saya, 80%, dan hanya orang Yahudi 11%. Tempat kawasannya diletakkan dalam peta yang saya tunjukkan. Jumlah penduduk sebelum diambil oleh Yahudi seramai 760,000 penduduk, Muslim dan Yahudi. Hidup aman tentram. Tidak ada persekitaran selama di bawah Islam. Tetapi sayang, dalam Perang Dunia Pertama, kita kalah, Osmaniyah jatuh, maka negara kita dibahagi kepada tentera Azab moden. Kawasan Jordan diberikan kepada British. Lebanon, Israel ataupun Syria diberi pada tentera Azab yang mengalahkan Osmaniyah. Dan kita fokus kepada Jordan. Di sini dipecah kepada negara yang kecil kemudiannya, termasuklah negara Israel yang dibentuk oleh tentera Azab moden. Dan inilah pemindahan pertama kapal yang membawa orang Yahudi untuk datang ke Palestin, dibawa oleh kapal ini. Sejarah pada tahun 1919. Kemudian orang Palestin harus dihalau keluar dari kampung mereka. Ini orang Palestin dihalau daripada kampung mereka. Yang menghalau, membunuh orang Palestin dalam tahun 1948 ialah Sir Henry Gini, seorang ketua Yahudi utama dunia, namanya Sir Henry Gini. Selepas dia menghalau orang Islam di sini, di Palestin, dia dinaikkan pangkat oleh British untuk menjadi pesuruh jaya tinggi Melaya, British Melaya. Tujuan adalah untuk hancurkan Islam di Melaya, jadikan tanah Melayu sebagai Palestin kedua. Dilakukan oleh Henry Gini. Caranya buka pintu Melaya, sebagaimana pintu Palestin dibuka pada Yahudi, maka pintu tanah Melayu dibuka pada pendatang. Dilakukan oleh Sir Henry Gini. Dibunuh oleh para pejuang. Sebab apa yang dilakukan pada tanah Melayu ialah untuk menjadikan Palestin kedua. Sejarah yang saya sebut ini tidak pernah ditulis dalam sejarah kita. Apabila dibunuh Sir Henry Gini di Tapah, ulama kita di Palestin mengucapkan terima kasih pada ulama kita. Ulama Palestin mengucapkan terima kasih pada ulama kita kerana membunuh musuh umat Islam. Sir Henry Gini. Sampai hari ini kerajaan kita, sejarah kita mengisahkan yang bunuh Henry Gini ialah champion bohong, kena tipu hidup. Kita lihat umat Islam dikeluarkan daripada negara-negara. Ini ialah malapetaka pertama yang dihadapi oleh orang Palestin, dan mereka ingin merobohkan Masjid Aqsa untuk membina dengan kononnya
bangunan yang mereka sebut sebagai The Third Temple ataupun Solomon Temple. Sedangkan dalam hadis tadi, di kawasan ini yang Nabi Sulaiman bina ialah Masjid Aqsa. Yang dibina oleh Nabi Sulaiman ialah Baitul Maqdis, bukan Solomon Temple. Dari mana datang Solomon Temple ini? Tak pernah kita dengar istilah Solomon Temple. Tiba-tiba mereka mengatakan ini sebab tempat Solomon Temple yang kita harus runtuhkan Masjid Aqsa dan kita letakkan Temple Solomon. Temple Solomon. Dan inilah yang mereka tulis, lukis Temple Solomon. Tempat Masjid Aqsa kita harus diruntuh dan diganti dengan bangunan ini. Mereka ingin mengganti sejak tahun 1948. Tak pernah berjaya sampai hari ini. Tahun ini tahun terakhir bangunan ini mesti dibina. Tak boleh tidak. Tahun ini Jerusalem harus dihancurkan. Peperangan diisytiharkan. Tujuanlah untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Dan kita bina, mereka ingin bina apa yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman ataupun The Third Temple ataupun Solomon Temple. Kalau kita tak faham secara ini, kita tak tahu apa yang berlaku sekarang. Dan inilah lukisan besar mereka. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman membina temple. Subhanallah. Temple ini bukan dikaitkan dengan orang beriman, tetapi mereka meletakkan Nabi Sulaiman sebagai wa ma kafara Sulaiman. Allah mengatakan Nabi Sulaiman tidak kafir. Mereka mengatakan Sulaiman kafir, membina temple. Allah kata wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak kafir sama sekali. Kamu yang tuduh. Orang Israel menuduh bahawa di tempat Baitul Maqdis ialah temple. Ini temple. Dan tahun ini temple ini harus dibina. Mereka membakar Masjid Aqsa kita berkali-kali. Pada tahun 1973 mereka membakar Masjid Aqsa kita hampir hangus. Mereka tak bakar Dome of the Rock, mereka bakar yang berbau hitam. Mereka beritahu kepada kita Masjid Aqsa ialah yang berbau kuning. Bila setiap kali Masjid Aqsa mereka tunjuk ialah yang berbau kuning, itu bukan Masjid Aqsa. Itulah Dome of the Rock dalam kawasan Haram Aqsa. Dan mereka membakar masjid kita pertama kali, berkali-kali. Pada tahun 97 mereka telah tawan masjid. Masjid Aqsa ditawan oleh Yahudi. Dalam peperangan tahun 97 selama 6 hari saja umat Islam kalah dalam masa 6 hari. Mereka kuasai sebelah timur pula. Sebelah timur kawasan Masjid Aqsa dikuasai pada bulan Januari 1967. Mereka tawan Masjid Aqsa kononnya. Tetapi ini Dome of the Rock. Pada tahun 67 mereka kata ini sekarang mari kita runtuhkan masjid ini, kita bina Temple Solomon hari ini. Tuan-tuan, adik-adik, kenapa mereka tak jadi runtuh hari itu? Allah takdirkan tidak diruntuhkan. Sebab ketika itu kata pemimpin mereka Moshe Dayan. Ini Moshe Dayan, gambar di bawah. Kepala matanya sebelah macam Dajjal. Dia kata jangan kita runtuh. Nanti. Nak runtuh nanti dulu. Saya rasa kita jangan runtuh hari ini. Sebab kalau kita runtuh hari ini, negara Arab sudah hancur, tetapi tanah Melayu masih ada. Indonesia masih ada, India masih ada, Pakistan masih ada. Kita bimbang mereka datang hancurkan kita. Kita tunggu dulu tengok awak tanah Melayu bangun atau tidak. Orang Melayu tak bangun. Bila masjid kita diruntuh, kita hanya berdoa. Tak ada satu tentera Malaysia yang pergi sana ketika tahun 67. Kata Yahudi, sekarang kita boleh runtuh sebab orang timur hanya berdoa. Biar mereka berdoa banyak-banyak, kita runtuh tahun ini. Tak jadi runtuh, tuan-tuan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, yujannadu an-nas ajnadan. Satu masa umat Islam akan menyediakan pasukan-pasukan tentera. Jundun bil Yaman, Rasulullah mengatakan tentera akan dihantar ke Yaman satu masa akhir zaman. Wa jundun bil Syam, satu tentera akan dihantar ke Syam. Di mana Syam? Palestin sekarang. Maka berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, beritahu saya, kalau saya masih hidup ketika itu, saya masih pemuda, kemanakah yang saya pergi berjuang? Maka jawab Rasulullah, alaika bisyam, hendaklah kamu pergi berjuang di Syam, Palestin hari ini. Rasulullah sebut pergi ke Palestin. Pemuda pergi Palestin. Dalam hadis ini, kamu pergi Palestin, pergi ke Syam. Syam ini Jordan, Lebanon, Syria, Palestin sekarang. Maka kata Rasulullah, kamu alaika bisyam, wajib atas kamu ke Syam. Perjuangan di Syam yang dilakukan oleh para pejuang hari ini. Pada tahun 1935, apabila kerajaan Osman yang telah kalah,
British masuk merosakkan Palestin dan mereka datang untuk menjajah Palestin dengan membawa orang Yahudi kembali, maka ulama kita di Persia bernama Izzuddin Qassam telah membentuk satu pasukan untuk menentang penjajahan ini. Tetapi sayang, sebahagian orang Islam bersama British, dan mereka perjuangan dengan darah air mata. Tidak boleh kita kompromi dengan British sama sekali. Kita mesti berjuang. Sebahagian ulama kita, mereka bersama dengan British. Dan Syekh Izzuddin Qassam memanggil seluruh pemuda yang ikhlas berjuang dengan darah air mata, sebab kita pertahankan Masjid Al-Aqsa. Daripada nama inilah, pada tahun 89 kita bentuk satu pertubuhan yang disebut sebagai Hamas. Hari ini mengambil sepenuh daripada tokoh pejuang ini. Inilah pasukan Al-Qassam yang ada hari ini, ditubuh sepenuh dengan perjuangan yang bersambung daripada Izzuddin Al-Qassam. Adik-adik kena tahu pada ini. Dan hari ini dengan tolongan Amerika, mereka menguasai Palestin. Mereka ingin mengambil Palestin seluruhnya untuk dijadikan sebagai bumi Israel Raya. Dan mereka telah perisytiharkan Presiden Trump ialah Zulkarnain. Mereka isytiharkan Presiden Trump ialah Zulkarnain. Gambar rupa sama, exactly. Muka Trump dengan Zulkarnain sama. Kebetulan. Mereka isytiharkan Trump lah yang akan menghancurkan Palestin dan membentuk negara Israel Raya. Dan mereka telah edarkan gambar Presiden Trump bersama dengan Zulkarnain. Inilah cita-cita mereka. Kita kena faham ini, dan untuk membentuk negara Israel Raya, Palestin harus keluar daripada, orang Palestin harus keluar ke Gaza. Ini Sinai. Sinai ialah negara Palestin baru. Kamu jangan duduk lagi di Palestin sebab ini bumi kami, sebab moyang kami tinggal sini. Kamu harus kembali kepada pasir. 3 hari lepas, ketika Gaza dibom, mereka bawa orang Palestin datang ke sini sebab mereka cadang inilah bumi Palestin yang baru. Kamu tinggal di sini sebab Palestin itu kami yang punya, Gaza itu kami yang punya, moyang kami tinggal di situ. Ini nasib Islam, adik-adik. Dan kita ambil tibat sebab Al-Kufar wal Mutahidah, orang kafir terhadap Islam sama sifat mereka, sama di Palestin ataupun di seluruh dunia sama saja, termasuk negara kita. Dalam konteks ini kita lihat mereka telah isytiharkan tahun 2018 Masjid Al-Aqsa mesti runtuh tahun 2018, tak boleh lewat. 2018 Masjid Al-Aqsa mesti runtuh sebab lembu telah dilahirkan. Dalam kitab Talmud ialah kitab tafsir kepada kononnya Taurat atau the Old Testament. Mereka mengatakan apabila anak lembu merah, warna merah dilahirkan, maka Masjid Al-Aqsa mesti diruntuhkan. Pada tahun 2018 kita berjuang untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa sebab mereka nak runtuh hari itu. Allah selamatkan tahun 2018 dan mereka mengatakan lembu merah telah lahirkan, dan mereka telah confirm bahawa masa untuk membina Haikal Sulaiman telah tiba. Mereka menggali pada bawah supaya masjid kita runtuh. Dan ini ialah gambar daripada sebelah yang kita tak pernah pergi. Mereka telah runtuh daripada bawah. Masjid Al-Aqsa kita telah runtuh. Dan tahun ini, akhir sekali tahun ini, bulan 10 ini, Masjid Al-Aqsa mesti runtuh. Dan kita bina Haikal Sulaiman. Itu sebab istilah perang terhadap mereka, sebab mereka telah sentuh Masjid Al-Aqsa. Dan peperangan ini dinamakan Taufan Al-Aqsa. Dan kita lihat Masjid Al-Aqsa kita berlubang di sana sini. Mereka telah rancang 60 tahun lepas untuk runtuhkan, tetapi Allah tidak izinkan sampai hari ini. Dan dalam pada masa sama untuk menjadikan sebagai Israel Raya, Palestin hilang sama sekali. Mereka telah tulis peta Palestin hilang yang ada Israel. Ini nasib Islam. Dan Taufan Al-Aqsa diisytiharkan sebab mereka telah sentuh Masjid Al-Aqsa, dan kami akan pertahankan hidup ataupun kami menang. Inilah yang berlaku hari ini. Sebelum isytiharkan peperangan, adik-adik dengar ucapan
ucapan yang diberikan oleh pemimpin Palestin yaitu Ismail Haniyeh. Dia sebut seperti berikut. Al-Masjid Al-Aqsa fi khatar hakiki waladaina ma'lumat muakkadah ba'da ihtilal yuhidu ba'd as-siyadah akimala al-masjid. Ini sebab kami perang. Apa dia kata dia? Dia tanya masalah. Kita kena fasih bahasa Arab. Belajar mesti fasih bahasa Arab. Dia mengatakan Masjid Al-Aqsa dalam keadaan yang benar-benar bahaya. Sebab maklumat intelijen kita mengatakan bahawa mereka akan runtuh bulan Oktober ini. Dan mereka akan ganapkan Masjid Al-Aqsa. Mereka akan bina bangunan baru. Atau bangunan yang disebut sebagai Solomon Temple atau Tetap Temple, sebab inilah perjuangan mereka. Dan kita isyarat perang. Kita isyarat perang. Dan mereka mengatakan kita yang salah. Sebab kita lah yang mulakan perang. Selama 75 tahun mereka menyerang siang dan malam, mereka tidak pernah sibuk. Bila kita bertindak sebab Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan, maka mereka menyalahkan kita. Semalam kita lihat perhimpunan di Masjid Al-Aqsa cukup mendebarkan perasaan kita. Laungan takbir di sekeliling Masjid Al-Aqsa, barangkali adik-adik boleh lihat malam ini lagi. Bagaimana kaum Islam berkumpul salat Jumaat di Masjid Al-Aqsa, menggerunkan bagi mereka yang benci pada Islam. Dan kita lihat pada hari pertama pejuang-pejuang telah masuk keluar daripada Gaza sampai ke kawasan biru yang memeranjatkan dunia. Tetapi esok harinya kita diundurkan kembali ke Gaza. Hari berikutnya kita dibom habis, hancur Gaza. Tidak ada sebarang bangunan yang tinggal. Itulah nasib kita yang sedang berjuang, dan kita berdoa supaya umat Islam terus berjuang. Mula-mula sekali berita yang kita terima, NATO memberikan sokongan padu pada Israel, hancurkan Hamas, hancurkan Palestin. NATO yang tuan-tuan sokong, yang tentera sokong, mereka lah merancang untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa. Bekas-bekas tentera kita pahami apa yang berlaku sekarang. Kemudian Amerika mengatakan kami bersama dengan Israel. Kami hantar kapal perang yang paling besar yang kami ada untuk membantu Israel menghancurkan Palestin. Kemudian Eropah mengatakan kami bersatu, seluruh Eropah bersatu. Tadi NATO, Amerika, Eropah, kami seluruh Eropah bersatu untuk hancurkan Palestin. Tuan-tuan, seluruh dunia sekarang membentuk tentera azab moden. Tentera azab moden untuk menghancurkan Islam. Dan adik-adik masih lagi tenang di sini. Dan bangsa bersatu yang kita sokong, mengisytiharkan bahawa memang kami faham Palestin dizalimi selama 75 tahun, tetapi itu bukan bermaksud mereka boleh membunuh orang Israel. Israel berhak untuk pertahankan diri mereka, untuk menghancurkan Palestin kembali. Kata siapa dia? Sesaat Agung Pasal 1. Jangan percaya Pasal 1. Dan kematian sangat-sangat banyak. Ini data 3 hari lepas yang saya petik, cukup menakutkan. Dan sekarang sedang dunia terpecah dua. Satu blok biru, seluruh dunia kafir bersama untuk menghancurkan Islam yang warna merah. Negara Islam yang bersama dengan Palestin hanya 5 buah. Dan Emirat Arab Bersatu tidak bersama kita. Emirat Arab Bersatu mengisytiharkan kami hidup mati kami bersama Israel. Hanya 5 negara Islam yang bersama dengan Palestin. Yang lain masih berkecuali, walaupun ada tanda-tanda mereka akan berpihak. Ini suasana yang sangat genting. Hizbullah muncul, Syiah yang kita benci sampai ini, menolong Sunni yang diperangi oleh Israel. Ini kumpulan Syiah yang kita sangat benci. Yang mula-mula membela Syiah ialah orang Syiah. Dan hari ini kita lihat peperangan demi peperangan berlaku. Dan kita lihat base-base tentera Israel telah dihancurkan oleh Hizbullah. Dan kita lihat Taliban minta izin supaya diberikan jalan untuk mereka sampai ke Palestin. Tetapi sayang, Jordan tidak benarkan. Jordan mengatakan kami tak akan benarkan tentera Taliban untuk sampai ke Palestin. Taliban baru saja mengalahkan mereka di Afghanistan.
Mereka mengalahkan tentera terbesar dunia. Mereka hanya ada senjata yang sangat ringkas, tetapi mereka telah menghancurkan sebuah superpower di dunia, Amerika, baru beberapa bulan lepas. Dalam konteks ini, Allah takdirkan Rusia dan Korea Utara ketika umat Islam dibedil berseluruh penjuru, dan mereka mengatakan kami akan bersama dengan Palestin. Hari ini dikatakan Presiden Putin mengatakan dia berucap dalam bahasa Arab. Dengar tadi, fasih bahasa Arab. Terkejut saya, terperanjat dengar ucapan Putin dalam bahasa Arab. Masya Allah, malu kita tak tahu bahasa Arab. Dia mengatakan sebagaimana Amerika menolong Israel, demikianlah Rusia akan menolong Palestin. Itu kata-kata barangkali politik, barangkali benar. Dan kita lihat, tetapi sayang, selama perjuangan umat bangsa Palestin untuk kembali bumi mereka kepada Palestin, tetapi Rusia mencadangkan supaya dikembalikan pada sempadan 1967. Dan kalaulah dikembalikan pada sempadan 1967, Palestin sangat kecil. Dan kita lihat Chechen di bawah Ramzan Kadyrov mengatakan kalau Rusia untuk hantar tentera, biar kami yang duduk depan. Kami bersedia sekarang, apabila Rusia berikan green light, kami akan ke depan. Tentera Rusia semua berjanggut. Mereka wajib solat subuh berjemaah. Siapa tak pergi solat jemaah, mereka dipecat oleh tentera. Setiap hari mereka berzikir, mereka berselawat setiap hari. Tentera Chechen, tentera yang sangat ditakuti hatta oleh Rusia sendiri. Dan mereka sedang bersedia. Ketika umat Islam diperangi oleh seluruh dunia, tiba-tiba Allah telah kurniakan sebahagian daripada umat Islam lain untuk bersama kita. Akhir sekali Turki juga mengatakan demikian. Turki mengatakan kami bersama Palestin, yang selama ini kita sangat curiga, tetapi dengan ikhlas mengatakan bahawa kami akan menghantarkan tentera. Di manakah tentera Malaysia? Di manakah tentera Indonesia? Indonesia telah hantar tentera ke sana, tetapi kita juga hantar, tetapi sebagai tentera pengaman. Singapura mengatakan kami akan setia kepada Israel. Israel lah hidup mati bersama dengan Israel. Singapura, Perdana Menteri mereka kata 2-3 hari lepas. Dan itulah suasana yang berlaku. Marilah kita sama berdoa kepada pejuang-pejuang kita yang sedang berjuang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna naj'aluka bi nuri adina wa na'udzubika min syarrihim. Allahumma addid syamlahum wa farriq jamahum wa shaddid kalimatahum wa zilzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya manzil kitab, Ya mujriyal hasahab, Ya hazimul ahzab, izhum wansurna alaihim. Wa sallallahu alaihi wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir.